Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'li wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah, sehinggalah kepada bab yang ke-10, sepatu khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Buraidata an abihi anna an-Najashiyya ahda lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini syazajaini falabisahuma summa tawadda wa masaha alaihima. Daripada Abi Buraidah, daripada abihi, daripada ayahnya, sesungguhnya An-Najashi, yakni Raja Najasyi, telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasai khuf, kasut kulit lah, kasut kulit. Aswadain, berwarna hitam kedua-duanya, hitam pekat. Syazajaini, hitam pekat. Fala bisahuma, maka Rasulullah pakai khuf itu dan ambil air sembahyang dan menyapu di atas dua khuf itu. Jadi malam ni kita nak kecek mengenai khuf Rasulullah. Khuf ni antara pakaian Rasulullah. Biasa tanah harak ni pakai khuf musim sejuk lah biasanya. Kalau tak musim sejuk pun boleh pakai. Molek untuk kita lebih-lebih lagi ketika nak tidur. Takut angin, jenis orang jenis angin lah, medu kau berapa dia uluran kau berapa dia, takut angin mari kau tapak kaki, molek kita lapik tapak kaki kita. Pakai, dia panggil macam stocking lah, kita panggil macam stocking, kasut lembek wak daripada kulit yang menutup daripada masuk air ke kulit. Maka kalau moleknya kita pakai tahun sejuk lah, tahun sejuk. Kerana musim sejuk ni bukan supaya musim hujan tempat kita tanah harak ni. Kalau dia sejuknya mari sejuk sungguh, pecah habis ni. Ni soyok habis ni. Habis telinga-telinga ni tempat belipak ni soyok habis. Tangan kita buat gini tubik darah. Siapa dia biasa mengaji tanah harak tahulah. Kalau hak tempat sejuk sungguh, Allah tak tahulah hamba. Budak-budak kata patah pahit pun tak kat katok tak tubik air beku dalam patah pahit. Cucuh dengan liling, cucuh dengan liling biar panas. Sana setiap rumah mesti ada tempat panah air lah, panah air. Sakhonah dia panggil, sakhonah dia, tempat panah air dia. Bukan kata nak stay kau gapo nak buat stay hotel dok. Benda itu keperluan. Keduanya ekong kalau musim panas. Oh panas sungguh. Kalau ditaring tu Allah, kalau musim sejuk ni budak-budak biasa mengadu kulit lah, kulit kita tak tahan. Kena pakai lecu lah. Kena pakai lecu ni tak siap pecah bibi. Kalau tidak ni soyok habis ni soyok. Ni luka-luka habis. Buat gini luka ni tubik air darah ni. Tu musim sejuk. Setiap liar Roma ni jadi hangus habis terbakar. Sedap sejuk. Sebentar boleh. Kalau tidak kat semua rumah-rumah ni ambil saltik tepek, jangan biar ada lubang pun masuk. Sejuk sangat.
Kalau musim panas tak tahan panas, tapi dia tak ganggu kulit musim panas ni. Dia hanya panas peluh lagu tu saja. Kulit tak ada masalah. Musim sejuk ni dia ganggu kulit. Apabila sejuk lagu tu nak setuh air, setuh di dalam elektrik jadi elektrik. Pala paip ni jadi karet pagi-pagi. Nak setuh tu masalah dah. Nak ambil air semaya suruh nak pecah pala-pala. Maka orang Arab ni antaranya kalau bak ambil air semaya tak sapuh kaki sejuk dia pakai khuf. Maka dibenarkan syarak pakai khuf ni, pakai kasut kulit, pakai kulit ni, pakai stoking kulit ni. Kalau orang tidak musafir ke mana-mana, duduk rumah satu hari satu malam. Boleh dia lepas pada ambil semaya dia pakai khuf. Maka apabila ambil air semaya tak payah sapuh lagi kaki, tak payah basuh lagi kaki, hanya ambil air tik saja atas khuf. Tik tak apa dah, titik tak apa dah, tak gitu. Tak syarat kena sapuh, tak syarat kena buat gapo. Cuma cara sunat dia adalah pegang kok bawah buku lali tu, tarik serat lagu tu. Wak khot gitu, wak garis. Tapi kalau wah malah wak lagu tu pun tak apa, nak titik boleh, nak ambil sikit celup sikit lesek gitu pun sebelah atas pun sah dah. Tu masalah khuf kalau musim sejuk nah. Khot tu untuk ganti ambil air semaya. Manakala kalau berjunuk wajib kena pecak semula khuf, mandi rata pah kaki semula. Untuk ambil air semaya, sebab kita acak ambil air semaya, maka syarat wi kelonggaran tak payah basuh dah kaki, hanya sapuh di atas khuf. Dalil dia ni hadis Nabi SAW, katanya Buraidah daripada ayahnya Najasyi. Najasyi ni raja sebelah Utopia, sebelah benua Afrika sekarang. Najasyi ni dia Kristian dia ni Kristian tapi meninggal dalam keadaan Islam lah. Dipanggil negara dia dipanggil negara Habsyah. Rasulullah apabila duduk di Mekah, apabila perkembangan Islam tu kuat sangat, maka orang-orang kafir Quraisy rasa tercabar dengan Rasulullah. Apabila rasa tercabar, maka dia seksa orang Islam yang berada di Mekah. Kerana hok ikut Rasulullah biasanya orang susah-susah. Orang kaya tak sedar dengar benda-benda lagu ni. Hok susah-susah lagi ikut Islam. Kerana dia nampak Islam itu adil. Maka dia rasa kalau masuk Islam, ambu akan dibela. Rasa tenang duduk dengan agama Allah Ta'ala. Maka ramai orang-orang miskin, orang-orang susah di Mekah ikut Rasulullah. Apabila orang susah ni, orang susah, dia mau awak kena nak minta tolong orang ni, orang atas tak awak tak cara awak bergapo. Akhir sekali Rasulullah nampak kata nyanyo sangat kepada sahabat, maka sahabat minta izin dengan Rasulullah, maka Rasulullah kata kamu berhijrah ke Habsyah. Habsyah, Rasulullah kata di sana ada seorang raja, sekalipun dia Kristian tetapi dia raja yang adil. Ni Rasulullah sebut sendiri. Rasulullah puji orang Kristian. Dia Kristian pada masa tu. Najasyi ni dia Kristian pada masa tu. Orang kuat berpegang dengan agama Nasrani. Nasrani ni Kristian lah kita katanya. Maka katanya Rasulullah, gilah negara Habsyah kerana negara dia ni dipimpin, dipegang oleh seorang raja yang sangat adil. Nabi puji orang kafir, tak salah kita puji. Kalau dia baik, kalau dia bagus, dia dikata tidak salah. Maka Rasulullah puji negara Habsyah, puji raja dia. Maka sahabat-sahabat antaranya hoki Sayyidina Osman, abai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib pergi. Dan rombongan dia lah pergi ke negara Habsyah. Maka apabila pergi negara Habsyah, maka orang kafir dengar kata orang Islam berpindah ke negara Habsyah, pergi cari suaka politik sana lah, pergi ambil perlindungan daripada negara Habsyah. Maka orang kafir pun atas lah, atas popok dia wakil daripada orang kafir Quraisy ni nak pergi ambil semula orang-orang Islam hok pergi di Habsyah ni, nak tarik semula, nak bawa balik ke kota Mekah. Maka gilah rombongan bapak dia pergi bawa hadiah, bertemu dengan Raja Najasyi. Maka dia royak cerita kata ada popok hamba daripada orang Mekah sekarang berada di negara tuanku. Dia sekarang ni bersohor tempat hamba wak kaca lah begini, wak kenak begini apa semua. Jadi anak nak ambil semula demo ni banduai orang salah hok lari daripada kota Mekah. Maka Raja Najasyi apabila dengar lagu tu, maka dia panggil rombongan hok baru datang daripada Mekah, panggil semua. Maka panggil lah antaranya hok jadi kepala pada masa tu sepupu Rasulullah, habai kepada Sayyidina Ali, nama Sayyidina Ja'far At-Tayyar bin Abi Talib. Marilah. Apabila mari itu, maka Najasyi kata, ambil ni bandu demo. Ambil kata wi. Ambil raja ni.
Mandua demo, hamba tak sisipel orang-orang masalah. Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Talib kata, wahai tuanku, hamba nak kecek sepatah boleh ke tak tuanku? Dia kata nak kecek ke apa dia? Dia kata pokok ni mari nak ambil hamba ke? Dia kata dia mengadu kata pok demo ni orang wak kaca di Mekah. Apabila wak kaca lari negara hamba tak sisipel banduai hok jenis hok kaca kubel lipat gini lagu ni. Hamba nak serah semula lah. Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Talib pun ayak cerita. Dia kata hamba nak kecek cerita, nak ayak cerita kepada tuanku. Demo ni hok mari ni wakil daripada orang kafir Quraisy. Hamba dulu ni satu agama dengan pokok dia. Perangai serupa dengan pokok dia. Hamba makan bangkai, bini orang, bini hamba, begini dia cerita belaka. Maka tiba-tiba Allah Ta'ala utuhkan seorang lelaki daripada keluarga hamba, bangsa hamba sendiri. Hamba kenal dia dan dia pun kenal orang tu. Soho orang baik, orang berjuruh, tak pernah kecek melawak, tak pernah gapo. Semua orang percaya kata-kata dia. Sebenarnya orang kecil, orang besar, orang muda, semua kata dia orang baik belaka. Maka dia mendakwa dia itu Nabi Allah Ta'ala. Dia mengajak kami supaya jadi baik, supaya tidak makan harta haram, supaya tidak makan bangkai, supaya tidak buat khianat kepada bini orang, supaya tak buat khianat kepada jiran. Maka Sayyidina Ja'far pun royak cerita. Maka Najasyi dengar cerita tu. Dia kata kepada wakil, kepada kafir Quraisy, betul ke dok dia kata? Senyap kafir Quraisy. Tak berani nak kata. Nak kata ya dok, nak kata salah pun dok. Mungkin betul. Dia kata lagu tu tak salah paham dua apa dia bukan wak khianat. Dia hanya pindah agama saja. Maka orang wakil daripada wakil daripada kafir Quraisy proyak cerita kepada Najasyi. Dia tahu Najasyi ni orang kuat pergi Kristian, pergi Nasrani. Dia kata tuanku, cutera tanya pok dia tuanku. Pok dia ni ada kecek mengenai Tuhan tuanku. Maknanya Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia kata macam-macam kepada Tuhan tuanku. Raja Najasyi pun kata, demo hok kecek banyak saat ni. Agama demo ada kata gabul-gabul dak mengenai Nabi Allah Isa, mengenai Isa lah, Yesus dia lah. Dia kata anak Tuhan. Maka Sayyidina Ja'far pun baca surah Maryam. Mari. Dia kata Nabi kami anja, Nabi Isa itu nabi. Dia ruh dia keluar daripada seorang perempuan suci nama Siti Maryam, yang mana Allah Ta'ala tiup ruh direct masuk ke dalam perut dia dan lahirlah Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia merupakan Nabi dan kami muliakan dia. Maka dia kecek mengenai Nabi Isa. Maka Najasyi pun rasa terharu. Maka Najasyi pergi dekat dengan orang Islam. Dia pun tengok. Dia ambil satu, dia tengok ada cahaya timbul gitu, maka dia belah cahaya tu. Dia kata pegangan hamba orang Kristian dengan pegangan kamu orang Islam ni, maka berpunca daripada benda yang sama sahaja. Tu Raja Najasyi. Sekarang aku beri kebebasan kepada kamu, duduklah di negara aku, duduklah dalam keadaan tenang, duduk dalam keadaan gapo, hamba tidak akan serah kamu kepada bapak dia. Okey, kafir Quraisy nak marah. Dia kata ambil semua hadiah demo kelik ke Mekah. Hamba tak save pun hadiah demo. Maka keliklah. Okey, tak puas hati kerana orang Islam selamat duduk suka bahagia di Habsyah. Apabila lagu tu lepas pada cerita lagu tu, maka satu berita kata Rasulullah dengar lepas pada lama dah. Kata Najasyi ni meninggal. Najasyi ni meninggal. Matilah Najasyi. Maka Rasulullah ajak sahabat ramai-ramai pergi satu tempat sembahyang jenazah gaib. Maka ulama kata Najasyi ni meninggal dalam keadaan Islam akhir sekali. Dalil dia, orang yang pertama Rasulullah sembahyang mayat secara gaib adalah Najasyi. Ni raja yang adil. Apabila lagu tu dia ada beri hadiah kepada Rasulullah. Ni cerita ni start nak baik Najasyi dengan Rasulullah. Maka Najasyi ni dia hadiahkan kepada Rasulullah sepasang khuf, kasut kulit warna hitam pekat, dan Rasulullah pakai. Bererti Rasulullah ni kalau terima barang daripada orang kafir, dia tak banyak tanya. Kasut kulit ni tentu daripada binatang. Maka Rasulullah tak tanya dia mau sembelih kau dak binatang ni nak buat khuf, nak buat gapo. Rasulullah tak tanya benda lagu ni. Maka Rasulullah ambil pakai khuf ni, pakai buat semaya, pakai buat semaya.
Nak menunjukkan kita boleh kita terima hadiah daripada orang kafir. Selagi mana tidak ada najis, tidak ada gapo dia boleh terima. Bahkan orang kafir yang ibadat dia hak guna najis pun Rasulullah terima. Kadang-kadang Rasulullah terima hadiah daripada orang kafir, bekas dia letak makanan. Wagi kepada Rasulullah, Rasulullah tahu orang ni agama Majusi. Majusi ni ibadat dia, makanan dia biasa campur dengan najis. Maka Rasulullah tak tanya dia mau basuh kodok bekas ni. Wak mari makan kat hamba ni, wak kerja lagu ni. Rasulullah ambil makan, ajak sahabat makan. Nah, berarti boleh kita terima makanan daripada orang kafir. Tak apa, tak ada masalah. Rasulullah terima. Hak ni pakaian Rasulullah terima dan Rasulullah buat semaya. Rasulullah tak tanya orang beri hadiah kepada ya khuh ni lagu mana sama kodok ni nak beri kat hamba ni lagu mana. Maka Rasulullah ambil pakai buat semaya. Ni hadis ni nak menunjukkan boleh kita terima hadiah daripada orang kafir. Ada orang tanya boleh ke rak? Jangan kata lagu tu gulu tikar habis ibadat demo kalau demo kata hamba lebih warak pada Rasulullah. Maka dalam hadis ni Rasulullah tawaduk ambil wuduk fama saha alaihi ma. Rasulullah sapuh atas dua khuf tu. Rasulullah tak tanya khuf ni samuk kau tak samuk kau cukup syarat kau gapo dia. Rasulullah pakai. An Sya'bi qala Mughirah bin Syu'bah ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Wa qala Israil an Jabir an Ami wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam azukiyahuma amla. Daripada Sya'bi berkata Mughirah bin Syu'bah telah memberi hadiah dihyah kepada Nabi SAW sepasang khuf dan Rasulullah pakai. Ni cerita Najasyi widah hadiah. Dan Rasulullah sahabat pula hadiah kepada Rasulullah khuf. Maka Rasulullah pakai. Ni orang Islam sendiri dihyah seorang sahabat nama Dihyatul Kalbi. Nama sahabat nama Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini suhu dengan comel orang dia. Dihyah ni suhu dengan comel. Sebab tu Jibril apabila turun nak bertemu dengan Rasulullah secara jaga zahir lagu ni, sedangkan Jibril ni malaikat wak daripada cahaya tak ada orang nampak. Kadang-kadang dia menjelma di hadapan Rasulullah secara yaqazah. Sahabat tengok ramai-ramai Jibril. Cuma tak tahu kawan ni Jibril kau tak Jibril je. Mari dengan rupa seorang sahabat nama Dihyah. Kerana suhu Dihyah ni orang comel, orang lawa. Maka Sayyidina Jibril milih rupa Dihyah Al-Kalbi. Maka dia beri hadiah kepada Rasulullah dua sepasang khuf. Maka dia pakai kedua-duanya. Berkata Israil daripada Jabir daripada Amir, satu kali Sayyidina Dihyah menghadiahkan Rasulullah jubah pula, jubbatan, sehelai jubah. Fala bisahuma, Rasulullah pakai jubah dengan khuf saat ni hatta takharraqa sehinggalah hancurlah kita kata. Rasulullah ni pakai pakaian sehingga punah. Kita ni pakaian tak ada punah beli hak bagus dah. Dan Rasulullah sentiasa doa setiap kali kita pakai pakaian pakai sehingga rosak. Rasulullah kalau hadiah Rasulullah pesan pakailah siapa punah. Maknanya pakai, jangan cepat nak ganti pakaian. Dan Rasulullah tabiat dia lagu tu dan sahabat-sahabat lagu tu juga. Tak tukar pakaian sehingga hancur sehingga tak boleh nak pakai. Bawa cari sikit nyo tapung juga, nyo tapung-tapung. Kerana apa? Kerana hok mendamping Rasulullah ni orang susah. Tak ramai, bukan orang senang. Orang susah tu ramai. Maka nak boleh pakaian susah. Nak tukar, oh pak yo. Rasulullah sendiri tu orang susah. Rasulullah tak kaya. Rasulullah meninggal tak ada meninggal ke sebagai harta pun. Hanya sedikit sahaja, mungkin makannya sedikit saja. Manakala harta tak ada tinggal gapo-gapo. Ada orang kata kita ni Islam nak suruh nampak hebat ni mesti jadi negara kaya. Negara yang ada ekonomi, barulah orang kafir takut. Siapa dia ajar lagu ni? Islam mana ajar kata kita kena kaya baru jadi orang kafir takut. Nabi ajar kita kena takwa, takut ke Tuhan baru orang kafir takut.
Kita kalau nak hambak dunia, tak ada orang kafir bisa lagi. Sebab apa? Dia barang haram punya ambil, barang halal punya ambil. Nak buat lagu mana? Kita ambil barang halal saja. Oh, tak payah kat pereh buat kita. Maka hak zaman Rasulullah 2-3 orang yang hak kaya. Hak lain semua susah berlaku. Tetapi tak ada lah dia bangsa yang paling mulia sekali. Katanya Nabi, khairul quruni qarni summal lazina yalunahum summal lazina yalunahum. Sebaik-baik kurung generasi adalah generasi aku ni. Hak susah-susah berlaku, hak nampak susah gini. Kemudian generasi lepas pada tu. Tengok zaman Rasulullah, orang susah saja. Tetapi iman dia kuat. Tak ada negara hak tak tumbal dengan tentera-tentera Rasulullah. Semua tumbal berlaku. Sahabat-sahabat dulu pergi perang, muka malam bangun tahajud, pergi pedal lagu ni, pergi pedal. Jatuh belebok. Mengatuk pergi perang, benar. Tak perlu kepada senjata tinggi-tinggi lagu mana. Kita baca semua peperangan Rasulullah dengan sahabat-sahabat bawa benda biasa ya. Dah lah lawan 10 kali ganda, ada lawan 5 kali ganda, ada lawan 2 kali ganda. Mula-mula perang seorang lawan 10 orang. Tak tahu lagu mana. Setiap orang seorang mesti kena lawan 10 orang. Hak ni 10 orang, hak ni 10 orang. Dah nak lawan biar padang dengan musuh. Akhir sekali tu hai turun pula. Okey, setiap orang kena lawan 2 orang, fardu. 2 orang buat ke mana demo kena pisah juga, demo kena cara 2 orang musuh jahat. Orang ni cara 2 orang, hak ni cara 2 orang. Baru padan dengan kita. Tentera, senjata tak banyak. Berapa sangat ya sahabat, tapi benar. Kita kalau nak lawan tentera, nak lawan senjata, dak berlawan senjata. Email tak si tambah. Menakut pahit. Semaya bedok mati kata. Lagu mana kita nak pertahan agama kita kalau kita tak dengar kata Tuhan tak tolong kita. Nabi ayat dah Saidina Umar kata apabila orang puji tentera dia maka dia kata kita benar ni kerana kita taat Allah. Orang kafir kalah kerana dia lawan Allah. Tu saja. Bukan kata kita gagah, kita hebat, kita bisa dak. Sebab kita taat Allah, demo ni tak dengar kata Allah Taala. Tu menyebabkan kita benar. Sahabat-sahabat dulu sama zaman pemerintah Saidina Umar pergi serai satu negara. Serai tak benar. Maka Parlimen perang tulis surat kepada Saidina Umar, wahai Saidina Umar, pok kita usaha dah tak benar-benar. Allah Taala tak tolong kita buat apa? Maka Saidina Umar tulis surat semula kepada Panglima perang, kata demo cek gapo-gapo dia hak sunnah Nabi ke hak demo tak amal ke gapo dia tahajud lagu mana. Tentera kita semaya bank kodok ambil air semaya lagu mana, cek lagu mana. Maka cek-ceknya kata pok kita muka dok perang tak ada nak cara bersiwak. Siwak ni ambil kayu beruk zingat. Maka cek lagu tu nya kata pok kita tinggal tu. Maka Panglima perang istihar selalu cari mana-mana kayu dekat ni kerak buat siwak belakang. Apabila lagu tu sahabat pergi kerak cari kayu duduk asah. Maka Tuhan nak buat cerita ni. Sebab benar dengan kalah ni cerita Tuhan. Tuhan nak buat benar. Yuzillu man yasha wa yu'izzu man yasha. Tuhan perina satu kaum, sultan mulia satu kaum ni Tuhan buat kerja. Maka Tuhan nak buat cerita. Maka Tuhan buat orang kafir pakai duk ita, tentera orang Islam ni. Tengok duduk kekoh kayu duduk buat lagu ni, maka orang kafir tengok. Apabila kita ikut Nabi Muhammad, mudah ya benda sikit ya. Maka Tuhan wi perasaan takut dalam orang kafir. Nya mari mikir orang kafir dia kata buat apa jadi ganah kita mau orang Islam lah ni. Nya asah gigi nak kekoh kita dah kata jadi beberiung dah kata. Mengamuk telajak dah tu nampak kali jadi raksasa dah kita. Maka kelik ayat cerita kepada kaum dia. Lari berat tak ada pergi perang lagi. Buat apa? Amal satu sunnah saja. Kadang-kadang kita nampak lekeh demo kecek, demo tak reti strategi perang kata. Strategi perang kata orang perang kena ada strategi. Dok. Oh penting kita taat Allah. Demo tak taat Allah kita benar selalu. Dia kata Sultan Muhammad Fatih mikir nak perang. Tanya dia, Sultan Muhammad Fatih benar di gapo dia? Benar dia. Di strategi dia ke di gapo dia? Sebab Nabi sebut Konstantinopel Turki sekarang akan dibuka oleh sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Gapo dia maksud sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera? Bijak tak? Takwa. Ketika dia nak perang, nak masuk Konstantinopel, dia ceramah.
Hari Jumaat ceramah. Dia kata siapa dia panggil semua bala tentera dia dekat 100,000 panggil. Dia kata hangpa nak kecek hari ni kita buat apa 2-3 hari dah tak tembok seminggu dah tak masuk lagi. Siapa dia buat kita hangpa nak tanya sungguh. Siapa dia tak pernah tinggal. Semenjak daripada dia balik sampai sekarang tak pernah tinggal semaya berjemaah. Maka sahabat-sahabat dia, tentera-tentera dia, adalah duduk sebahagian. Ada lagi bangun. Maka hangpa nak tanya pula soalan kedua. Siapa dia? Semenjak daripada dia balik dia tak pernah tinggal tahajud sampai hari ni. Mari dia tahajud lagi, tengah perai pun dia tahajud lagi. Maka ramai duduk belakang. Tinggal seorang saja duduk caca. Dia kata duduk siapa dia tak tinggal semaya jemaah, okey duduk. Kalau tak tinggal duduk caca, maka duduk caca separuh, duduklah separuh. Apabila dia kata siapa dia ada tinggal tahajud daripada dia mula balik sampai hari ni, maka semua duduk belakang seorang saja hak tak duduk, iaitu dia sendiri. Hak tu baru tentera benar. Kalau tentera lagu ni tak usah bimbang kita. Pok kita duk makan nasi serah ke pok dia ya. Benar selalu Tuhan tolong. Lah ni kita tak dengar kata Tuhan, kabar-kabar mikir sendiri pening kepala bak apa Tuhan tak tolong. Hak Tuhan suruh buat tak saya buat. Nak lawai Israel. Tuhan kata penuh semaya subuh supaya semaya Jumaat. Tak saya buat. Dok mikir cara kita. Mikir cara kita tak sudah. Khusus sekali pening kepala sendiri, duduk akak tangan munajat dengan Tuhan. Tuhan kata hak Nabi Muhammad, hak wakil hamba yak cerita demo tak saya dengar. Fikir sendiri, fikirlah demo nak fikir. 70, 80 tahun dah Palestin dengan Israel tak sudah-sudah. Apa? Tuhan nak nyanyi kepada orang Islam. Ya berjual betul dah kau kena. Ada selit alik kita dah tu. Tuhan tak awak nyanyi apabila kita betul. Tuhan tolong selalu. Ada Tuhan kata kita Tuhan ikut kan. Apabila kita ikut Allah Ta'ala, Tuhan akan tolong kita. Ni ada masalah kita 70 tahun, lama mana mati, lama mana mati syahid. Tak benar-benar apa ada masalah halik kita. Ada masalah halik kita. Maka Rasulullah pakai itu sehingga lebuk, sehingga lusuh lah. Maka Rasulullah tidak tahu. Maknanya Rasulullah tak pernah tanya adakah disamuk ataupun tidak disamuk pakaian itu. Sama ada pakaian itu jenis jubah, jenis buat daripada kulit ataupun khuf saat ni buat daripada kulit, Rasulullah pakai terima. Rasulullah tak tanya bagian ni samuk atau tak samuk. Kita ni banyak bertanya ni. Bagian ni boleh ke tak? Bagian ni khinzir, bagian ni begoni, bagian ni begoni. Ngaji fardu ain tak sih. Boikot Yahudi. Boikot Yahudi. Betul-betul kita nak boikot, mari penuh masjid. Mari penuh majlis agama, majlis ilmu, majlis gapo penuh. Yahudi pakai senyap lalu. Kalah selalu benar kita. Lah ni dok tepik boikot segenak jalan. Pakaian hoyo pakaian Yahudi. Pala otak dia dok fikir supaya Yahudi dah. Hidup nak cari pitih, hidup kedai kedarah orang tua panggil. Hidup nak senang, hidup tak gapo dia. Majlis ilmu tak sih, fardu ain tak sih mengaji. Yahudi tepuk tangan. Kakak. Tepik tak ada ugah gapo dia. Dia mau tepik tak ada ugah gapo dia hamba. Hamba sudah berjaya masuk ke dalam fikiran. Lo ni kalau betul nak boikot ni hok dalam otak kita ni. Buat Yahudi betul-betul dalam hati kita, dalam otak kita. Katanya Abu Hasan Syazili kata kalau kita nak boikot hok dekat sekali dulu. Jangan boikot bagi jauh, makan ni bagi jauh, pakaian bagi jauh. Boikot ni hok dalam otak kita ni. Buat Yahudi betul-betul. Hok ni boikot TV kau besar beli rumah. Pelik sungguh. Boikot pakaian Yahudi. Boikot tak mengaji. Fardu ain, boikot gapo dia lagu tu. Orang lukis gambar Rasulullah. Nak marah tu gak boikot lah, marah lah begini tepik. Maya jemaah tak sih. Ngaji tak sih. Cutera kalau dia mau lukis gambar Rasulullah, orang Malaysia semua semaya jemaah belaka. Tengok. Kita tak payah boikot. Orang Yahudi tu sendiri akan heret buat dia hak lukis tu. Mu jangan lukis. Orang Islam kau semaya kata. Mu jangan buat kerja lagu ni. Buat dia sendiri kerja kau tu. Ni kita duk boikot. Tak ada ugah buat dia. Esok lukis pula. Orang kafir ni kata lagu mana? Pak kita duk lagu tu. Tak selesai pak sudah. Habis suara. Saja-saja. Nah.
Hak tu hak sebenarnya boikot. Terabuak sekali gak. Jangan awak tak dengar lagu tu gak Nabi kata. Nah, terabuak sekali nak marah gak kita pakat semaya jemaah belaka. Tengok. Ai perlu bahasa Yahudi kata, oh sudah. Orang Islam buat apa jadi kau semaya lagu ni? Oh sebab demo luki gambar kahwin tu lah. Oh berat tak boleh lagu ni. Yahudi nak lagu tu, kita tepik tak ugah dia. Kita tak beli bagai dia, dia jual sama buat dia. Dia boleh curi, dia boleh bergapo. Yahudi. Nah. Selipar Rasulullah. Selipar Rasulullah pakai. Selipar orang Arab ni beza dengan selipar kita ni. Selipar ship ni panggil selipar Jepun kita ni tak pakai selipar Jepun lagu tu. Sebab orang Arab ni biasa naik kuda. Apabila naik kuda kali dia pakai selipar Jepun, ukas sini lopak kini necak pak situ selipar dia. Maka dia pakai selipar biasa dia ada tali macam orang ni panggil apa tu? Sender tu. Maka selipar Rasulullah kebanyakannya sender. Kecuali selipar hok dalam rumah. Hok selipar kebanyakannya selipar bertali Rasulullah. Sebab tu ada riwayat kata Rasulullah semaya pakai selipar. Rasulullah semaya pakai selipar. Kerana tak ada nak pecah sebab bertali kan payah. Maka Rasulullah ada riwayat Rasulullah tengah-tengah semaya pecah selipar. Berarti Rasulullah semaya pakai selipar. Ada riwayat kata makruh semaya tak pakai selipar. Patutlah ni kita semaya tak pakai selipar ni. Ulama kata sebab lo ni tak boleh nak naik selipar. Sahabat-sahabat dulu semaya pakai selipar belakang. Ada orang baca hadis ni nyawak naik selipar atas masjid. Baloh gege gepa ngatok bela. Hamba mengaji kata makruh semaya tak lapik gini. Kerana Kristian dia semaya tak pakai selipar. Afdalnya kita buat beza dengan Kristian ke? Father dia apa semua dalam gereja dia pecah selipar lagi. Maka sunat kita pakai selipar. Ada riwayat kata lagu tu. Kecuali lah macam masjid hok tempat tak layaknya. Selipar pula tengok selipar bersih lah. Kalau selipar tak bersih tak lewat semaya lah. Kerana ada hadis Nabi semaya pakai selipar. Selipar Rasulullah beza dah. Selipar Adidas berkestok kau gapo dia tak boleh lawan selipar Rasulullah. Dalil dia pergi dengan Rasulullah naik Isra' Mi'raj selipar Rasulullah ni. Ada orang tanya ada hadis ke tak Rasulullah pakai selipar ketika Isra' dan Mi'raj. Ulama jawab dengan cara mudah, benda ni tak payah fikir, tak payah Quran, tak payah hadis. Mungkin Rasulullah tak ada riwayat Rasulullah jalan kaki air Rasulullah pergi. Apabila naik ke Mi'raj tu Rasulullah pecah selipar tak ada riwayat. Berarti selipar dia ikut serta naik ke langit. Berkestok tak naik ke langit. Doktor Martin tak naik ke langit. Adidas, Atidak, gapo dia tak naik ke langit. Tetapi hak tu hak soho. Hak Nabi Muhammad tak soho lah mana lah ni. Maka benda ni nisbah kepada Rasulullah tu jadi mulia belaka. Dalil yang paling kuat kemuliaan benda yang duduk dengan Rasulullah pada malam Isra' Mi'raj lah kita tengoknya. Apabila naik pada satu tempat sehingga Jibril tak boleh naik, jubah Rasulullah tak terbakar. Serban Rasulullah tak terbakar, kain sebar dia tak terbakar, selipar dia tak terbakar, kain pelekat dia tak terbakar pada hari itu. Jibril 900 sayap, yang mana sebelah sayap dia sendiri dia tutup gelap habis bumi ni. Sebelah sayap dia saja. Hak tu pun tak boleh naik. Dia kata kalau hamba naik hamba akan terbakar. Nabi Muhammad dengan jubah-jubah dia pun tak terbakar. Hak ni nak menunjukkan kemuliaan benda yang dinisbahkan kepada Nabi. Pakaian dia, jubah, serban dia, kau gapo benda mulia lebih daripada semua jenis jenama. Tu selipar Rasulullah. Sekalipun letak di kaki, tetapi pada malam Isra' Mi'raj selipar ni duduk di bawah tapak kaki Nabi ni. Nabi duduk atas pada selipar. Di bawah selipar ni 7 petala langit, 7 petala bumi, sehingga ke arah Tuhan duduk bawah selipar. Arah Tuhan bukan Tuhan, arah Tuhan. Duduk bawah selipar Nabi lagi pada masa tu. Arah apa semua 7 syurga apa semua kolam apa semua Nabi naik satu peringkat dipanggil mustawa, yang mana tidak ada makhluk duduk situ. Naik sampai mustawa, semua bawah selipar Nabi belakang malam tu, Nabi atas pada tapak selipar Nabi. Nak kiyah kita dengan Nabi. Zahir tak boleh nak lawan dah, batin makrifat lagi-lagi tak boleh nak lawan. Ada orang tak boleh nak terima cerita lagu ni. Tak boleh terima hamba selipar ni lebih mulia daripada suatu benda. Malam Isra' Mi'raj zahir dah. Kau demo kata Nabi pecah selipar.
Okey tak apalah selipar Nabi, jubah Nabi lah. Dia cakap Nabi pecah baju. Pergi naik. Tak munasabah. Berarti benda hak nisbah kepada Nabi tu hebat. Nampak selipar. Selipar duk sekalipun nampak rupa selipar, katanya ulama, tetapi sebenarnya mahkota. Ulama kata tak atas kepala pun tak layak sebenarnya, kerana selipar Nabi ini arah Tuhan pun duk bawah selipar Nabi. Lah ni orang lukis gambar apa dia? Ada orang dengan selipar Nabi pun nak bala. La ilaha illallah. Marah orang sebut kelebihan Nabi. Hamba tak suka cerita lagu ni. Cerita ni maudhu'. Cerita ni palsu. Cerita ini tipu. Allahu akbar. Tipu ko. Hamba ingat ambil belit petik daripada surat khabar ko ambil cerita lagu ni. Ingat buat kedai kopi ko ambil cerita lagu ni. Hamba ambil daripada kitab-kitab juga, ulama-ulama juga. Ada nah juga ulama kecek. Sebab itulah kita kalau baca cerita Nabi dengan cerita Tuhan, cerita ulama, baca dengan perasaan ta'zim, mulia dan cinta. Kalau orang baca dengan bercidah, dia tak akan nampak kebaikan orang tu. Kita kalau dia bercidah kat orang tu, tak suka lah mana, tak mengiktiraf dia tu mulia, lagu mana kita nampak dia? Dia buat molek pun kita nampak biasa ya, tahu biasa. Tapi kalau hak kita orang saya, hak kita saya, dia gerak sikit, oh ganah demo. Apa? Maka Nabi lagu tu kita kena baca cerita Nabi dengan keadaan mahabbah. Sebab tu saya ni tak boleh nak ajar. Kalau orang dia tak sayang ke Nabi, buat marilah hadis sahih pun dia tak akan terima dah. Dia tak suka lah mana. Kadang-kadang dia kata do'eh pula hadis tu. Hak sahih ni kata do'eh pula. Apa? Dia bukan nak ikut hadis, dia nak ikut perasaan dia. Hak tak berapa nak suka semangat. Kata siapa dia tak suka ke Nabi, orang suka belaka. Lah ni nampak lembut dah sikit. Lah ni ketar dah lah ni. Nampak dia kecek pun dia kata, kita bukan kata tak sayang ke Nabi. Bunyi dah ni. Perkataan saya dulu tak ada kecek saya, dok kecek hadis dia tu. Lah ni kita bukan tak sayang ke Nabi, selipar Nabi mulia. Bunyi dah mulut demo kata selipar Nabi mulia. Dulu cengeng kemarin, marah kau ni orang gini kata syirik lah apa dia. Barang tok lepas selipar, nyawi lagu tu. Lah ni bunyi ada bunyi dah. Dia kata, memanglah selipar Nabi tu mulia. Bunyi dah. Ngakulah. Lama tak sim ngaku lagi kata Allahu akbar. Bukan suruh ikut ambo. Bukan kata kita nak benar, kita nak cari kebenaran ke. Kadang-kadang kebenaran itu benar, kadang-kadang kebenaran itu kalah. Kita nak cari kebenaran, bukan nak benar. Kalau nak benar gak lah lagi ah, demo nak ambil benar gak lagi lah. Lama. An Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma kibalan. Daripada Qatadah aku berkata, aku pernah berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik, bagaimana gak selipar Rasulullah ni lagu mana rupa bentuk dia? Maka katanya Sayyidina Anas bin Malik, selipar itu ada dua tali ni, dua tali mari kok ni belai ni. Ya ada dua caping dia, caping kan hak surung jari tu dua goni dia. Kita lah ni selipar Jepun so ni. Ni zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dia buat so tali jadi so ya selipar ni. Zaman sebelum daripada Sayyidina Osman dia dua, kemah lagi. Dia masuk di jari tengah, lepas tu dia sipu sini dia tarik kat belakang ni. Hak tu kibala ni dua tali panggil tali selipar. An Ibni Abbas wallahu a'lam. Ada soalan ke? Lah ni kita kena banyak kecek mengenai Rasulullah. Kecek mengenai kehebatan Rasulullah, kecek mengenai bisa Rasulullah. Sebab kita tengok tiap-tiap hari orang kafir dok kecek hak dia bisa. Ya kecek ke orang tua melalui surat khabar, melalui gapo, melalui goni. Ya kecek kepada anak-anak kita melalui TV, melalui handset, melalui telefon. Ya dok ayat kata Superman tu bisa. Maka anak-anak kita kata siapa dia bisa? Superman. Anak kita hak kecil kata. Sebab apa? Sebab kita tak pernah royak kata Nabi dia tu bisa, boleh terbang balik sana Superman lagi. Maka apabila kita biar lagu tu, akhir sekali Rasulullah kau tak ada dalam jiwa pok dia. Bukan kata jiwa pok dia, hak tua pok dia pun dah tak ada dah. Sebab apa? Duk baca kelebihan makhluk tukar dengan kelebihan Nabi.
Maka sebab tu kita baca royak cerita macam bab kelebihan Nabi begini-begini supaya marilah bila-bila masa apabila orang tanya siapa dia makhluk paling hebat, Nabi Muhammad. Ni lah ni Superman, Ultraman, gapo dia hok gagah inda kedai bahak tu lah gapo dia. Oh jangan gagah. Doraemon bisa. Dia kata kalau Doraemon ada ke suka dia. Suka duduk dengan Doraemon. Apa boleh waktu bib goni. Tanya susah kata payah kalau ada Doraemon. Tidak kau jadi syirik mikir lagu tu. Kita nampak walau lolok ya. Tapi Jepungnya ajar kita jadi nak kata ada benda hok bisa supaya dengan Tuhan. Kalau ada Doraemon, hok tua mikir lagu tu juga. Kalau ada Superman kan boleh selamat kita. Habis jadi syirik habis. Asalnya cerita kartun ya, barang main-main wak lolok-lolok. Tetapi apabila lagu tu jadi akidah pula. Lupa Tuhan wak mari benda lagu tu. Boleh dia kata Superman, boleh wak begini, boleh wak begini. Padahal tipu. Tapi memang kau dah tengok semacam. Hak Nabi Muhammad, hak betul, hak sengoti. Tak siwi royak kau orang. Tergelar sungguh lah. Nabi Muhammad tak perlu kita perlu ke dia. Ada soalan ke? Masalah perempuan berdakwah ni. Ingat, kita apabila berdakwah kita nak ikut Rasulullah. Contoh yang paling hebat bagi perempuan adalah Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah apabila Rasulullah ayah dia tanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, gapo dia bagi orang Tino ni paling suka gapo dia?" Bila Rasulullah tanya kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, orang Tino ni, orang mukminah ni, orang muslimat ni paling suka gapo dia?" Katanya Sayyidina Fatimah kepada ayahnya, seorang muslimat dia suka supaya dia tidak melihat lelaki dan lelaki tidak melihat dia. Hak tu dia paling suka sekali. Perempuan-perempuan mukminat nak duduk dengan Sayyidina Fatimah sebab dia ketua orang mukminat pada hari kiamat dalam syurga. Kalau kita nak ajak orang, nak dakwah, nak ikut Sayyidina Fatimah, nak duduk dengan Sayyidina Fatimah, kena ikut Sayyidina Fatimah lah. Berdakwah, siapa kita bergaul, siapa bercapur depan orang jatuh, benda yang tidak layak, tidak sayu gianya, kecuali darurat, perlu sangat. Lah ni kita tengok ustaz jatuh ada dah lah. Janganlah kita orang Tino pula. Lebih-lebih lagi pula kita bermakeup pula, nya bersolek pula, kecek lemah lembut, kecek gini, kecek gelenya, suka kiki. Berdakwah lagu mana ajak orang kepada Sayyidina Fatimah? Kau ajak kepada Nabi Muhammad. Kau nak duduk dalam syurga, kau nak ikut selera kita. Tak salah dia berdakwah, tetapi sesuai dengan keadaan dia. Ni jadi bedok, jadi lari matlamat. Bagus dah nak mengajar, tapi mengajar muslimat saja. Tepat yang sesuai. Tidak pakai alat makeup kau apa dia. Hak ni jadi nak capu. Bukan kita kata lari, bukan tak lari. Dia nak berdakwah bagus, tetapi biar sesuai dengan keadaan dia sebagai muslimat. Takut jadi matlamat, hilang matlamat, campur dengan nafsu, asalnya kerana Allah jadi munggu lain pula. Nak berdakwah bagus, cuma kena ada cara-cara dia yang munasabah. Talfiq dengan taklid. Nama taklid dia. Taklid ni maknanya ikut dalam mazhab. Maknanya ikut orang alim. Apa maksud ikut mazhab? Ikut orang alim. Wajib kita ikut orang alim. Dalilnya ayat Quran kata, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu." Wajib kamu tanya kepada ahli dalam bidang-bidang dia kalau kamu tidak tahu. Maka wajib tanya. Ni tujuan tanya, nak ikut, nak dengar pendapat dia dan kita nak ikut. Maka dalam fiqh bagi orang yang tidak pandai, orang biasa macam kita, orang awal ni, hok tidak sapa peringkat mujtahid, aling setara mana, PhD kau dia tetap lagi orang awal. Tak boleh buka mazhab lagi. Jangan pandai-pandai nak buka mazhab apabila boleh doktor, kau boleh berapa. Dia tak mujtahid lagi. Maka wajib dia kena ikut perkataan ulama dulu. Dalam fiqh wajib kena taklid. Dalam tauhid haram bertaklid, belajar siapa pandai sebab akidah, kepercayaan. Tak boleh kita ikut. Kerana ikut ni tidak jadi pegangan kita. Orang pakai semaya kita, orang kata Tuhan so, kita pakai ikut so gitu. Kita tak faham lah mana. Tak boleh. Tauhid ni kena ngaji siapa faham.
haram bertaklid dalam bab tauhid. Dalam bab fiqh wajib bertaklid dalam bab fiqh. Kecuali orang mustahil lah ni payah nak jumpa cari mata lah. Talfiq pula tu taklid ni dia. Talfiq pula ia panggil talafik ni panggil bertindai mazhab. Lapik lah berlapik, telapik. Talfiq ni bertindai mazhab. Ambil semaya cara Hanafi, semaya cara Syafi'i, habis kocah hanya tak tahu. Ibadat yang berkait. Kalau ibadat tak berkait tak apa. Contohnya dalam bab semaya cara Syafi'i, bab zakat kita ikut Hanafi, boleh? Tak panggil talfiq sebab dia tak bertindai. Kalau bertindai masalah. Ambil air semaya, benda yang membatalkan air semaya ikut Hanafi. Nak mari semaya pergi bining, pergi jalan. Jadi tu imam baca cara mazhab Syafi'i. Gini apa semua. Sudah ambil ismaya cara mazhab Syafi'i, benda yang membatalkan ismaya cara Hanafi, selok lagu ni. Gi jumpa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, dia mau ambil ismaya lagu mana? Ambil ismaya cara Syafi'i. Betul dah. Lepas tu tahu ambo tu hari tino. Batal menurut mazhab ambo batal katanya Imam Syafi'i. Dia pergi pula dia jumpa Imam Hanafi. Imam Hanafi kata, dia mau lagu mana? Ambo tu hari tino. Tak batal, tak ada masalah dalam bab ambo. Tapi dia mau ambil ismaya lagu mana? Ambil semaya cara Syafi'i, ambo sapu-sapu gini ya. Tak sah dalam mazhab kita. Hanafi kata tak sah. Berarti ibadat dia sepakat ulama kata tidak batal. Hanafi kata batal, Syafi'i kata batal. Hak ni panggil kocahannya dia panggil. Talfiq yang dia benarkan talfiq hak macam sat ni. Bab semaya Syafi'i. Benda batalkan semaya pun Syafi'i, bab zakat cara Hanafi. Boleh tak ada masalah. Talfiq ni bahagi dua ni. Talfiq hak boleh macam saat ni. Kedua dia panggil tatabu' rukhasi. Cari benda-benda mudah. Mazhab ni kata gau ni, cari mudah. Petik mudah, petik. Lo ni kalau ngatuk pun boleh semaya jamak. Ngatuk tengah malam sangat ke? Nama. Dia kata kalau ngaji mereka ni iso dia dekat pukul 12 tu. Tak apalah esok nak pergi ngaji pula ni. Jadi ngatuk okey pakai semaya jamak. Allah gamuknya lah, mudahnya lah semaya. No, mudah telajak lah ni campur rohuk belaka. Mazhab mana tak tahu. Dak amu ambil kata-kata ulama juga. Kata ulama mana campur rohuk lagu tu. Ibadat kita jadi tak tahu alif jatuh. Jadi tak boleh hukum dia haram talfiq ni. Talfiq tak benar lah tatabu' rukhasi tu. Masalah Nur Muhammad pula. Nur Muhammad mari ikut mana? Dia kata Syiah ni. Dia kata Syiah aja. Nur Muhammad ni. Okey, Nur Muhammad ni daripada ajaran repot kita juga, ahli sunnah wal jamaah juga. Apabila satu ayat Quran bunyi, apabila ayat Quran kata apa dia? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Katanya dalam Al-Quran ni, ayat Quran ni bukan kitab Syiah ni yang mau ambil ni. Al-Quran hok kita baca, dia mau baca juga Al-Quran ni. Ayat Quran tu bunyi telah datang daripada Allah nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan Al-Quran. Siapa dia cahaya tu? Belaklah dalam mana-mana tafsir. Semenjak daripada tafsir hok paling tua sekali, Tabari ko, Qurtubi ko, apa dia? Nurun situ, cahaya situ, dalam kitab tafsir kata semua Muhammad. Maka ayat ni kata, ayat Quran ni kata Muhammad tu nur. Sudah. Ni start Nur Muhammadi ni, Nur Muhammadi ni. Maka cerita Nur Muhammadi ni ada cerita tambah, tak sedok kira lah. Hak cerita benar betul kau dak hak cerita benar ada. Hak cerita karut tak sedok kiranya ada tambah. Tapi katanya Nabi Muhammad dalam satu hadis, apabila seorang sahabat bertanya, gapo dia kah makhluk yang mula-mula dicipta? Maka katanya Nabi Muhammad, nuru nabiyyika ya Jabir. Apabila Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, makhluk apa dia yang pertama dicipta? Maka katanya Nabi Muhammad, nuru nabiyyika ya Jabir. Nur nabimu wahai Jabir mula-mula. Ada hadis pula riwayat katanya Nabi, awwalu ma khuliqa nuri wa khuliqa minha kullu syai'. Ni hangpa tak ambil dalam kitab Syiah ni, kitab pok kita saja ni. Nabi kata benda yang pertama dicipta adalah nurku, cahayaku. Wa khuliqa minha kullu syai'. Maka bermula daripada cerita nur Nabi Muhammad, maka berlakulah makhluk-makhluk lain. Maka ulama bahas secara mendalam bab nur Nabi Muhammad ni. Bukan ajaran Syiah.
Ambil daripada Quran, ambil daripada hadis, tidak ambil pun daripada kitab Syiah. Jadi kalau orang tolak Nur Muhammadi ni bererti orang ni tidak pernah baca tafsir. Baca kitab Wahabi memang tak berjumpa. Nama ya gitu. Panjang lagi perbahasa dia lah mengenai Nur Muhammad. Cuma kita nak ayat Nur Muhammad ni bab perbahasa orang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan bab Syiah. Ada satu dulu Dr. Osman Muhammadi, dia tulis bab berbahasa. Kita buat forum mengenai Nur Muhammadiyah dia. Dia buat mari dalil semua kitab tafsir sebut mengenai Nur Muhammadiyah ni. Orang kata tak ada dalam tafsir. Bukan tafsir Syiah ni. Tafsir Qurtubi, tafsir Hossoh belaka. Semua sebut mengenai Nur Muhammadiyah ni. Tiba-tiba dia kata tak ada dalam kitab Syiah. Pak kitab tafsir muktabar semua. Balik sana belah-belah puluh-puluh kitab tafsir semua sebut. Qad ja'akum minallahi nurun tu Nabi Muhammad. Nur tu nur Nabi Muhammad. Masalah ulama khilaf dari sudut nur tu gapo dia? Ruh Nabi Muhammad kau gapo dia hak tu berbahasa panjanglah. Nampak? Cuma kita nak sebut Nur Muhammad ni bukan daripada ajaran Syiah, daripada ajaran kita. Ni garisnya dalam soh ni dipanggil sutrah kodok. Sutrah ni hukum dia sunat kita nak semaya, sunat kita letak benda depan kita ni supaya takut orang lalu jadi kau berdosa nyanyi. Sebab hadis larang jangan orang lalu di hadapan orang semaya, kerana lebih baik dia tunggu 40 tahun, ada kata 40 tahun, ada kata 400 tahun lebih daripada dia lalu di hadapan orang semaya. Maka dalam mazhab kita sutrah ni hukum dia sunat. Pertama martabat dia ni cara nak buat sutrah. Pertama semaya paling afdal menghadap dinding, cari dinding. Ni semaya sunat tengah-tengah halal. Orang nak lalu jadi kau rohok, jadi kau masalah. Pas nak lalu nak lakoh, dia semaya muka pintu. Maka semaya di hadapan lagu tok dihormati, boleh kita lalu di hadapan semaya. Ni kona lepe kawan ni, kona jauh. Nak kau duduk semaya tengah-tengah. Maka cara martabat nak buat sutrah pertama menghadap dinding. Tak ada dinding cari tiang. So dinding dia tak ada tiang, cari benda tinggi lebih kurang 2/3 hasta, lebih kurang tinggi ni cocoklah depan kita. Anak panah kau Rasulullah cok, anak panah Rasulullah tok ekor uta kau gapo dia boleh, tak ada masalah gapo dia cok. Tak ada benda lagu mana, okey apa sejadah tu martabat dia. Tok benda tinggi ni, tak ada benda tinggi lagu ni ngadak gapo dia, ngadak tabung kau ngadak gapo, tak ada tabung misalnya, okey apa sejadah dia apa. Jadi sejadah orang ni jangan kita lalu ke bucu pun tak boleh. Ya petok ke sejadah. Tak apa hamba bahaya bucu ya. Bahaya bucu pun tak boleh. Ya ni kawasan dia ni. Jangan lalu sebab haram lalu di hadapan orang semaya. Tak ada sejadah pula. Okey, sunat kita buat garisan daripada bawah tapak kaki kita junai pemanjang lagu ni. Khok gini. Kita daripada tapak kaki kita garis kat depan gini. Lebih kurang qadar sejadah, lebih kurang 3 hasta. Okey, kita buat sutrah. Ada ulama tu cara dia. Bukan sutrah kita garis kat depan gini. Dari pada ujung kaki kita. Berarti ni kawasan kita ni, panjang ni 3 hasta ni. Maka apabila kita buat lagu tu, haram orang lalu. Kalau kita tak buat gapo-gapo dia pakai semaya lagu ni, pakai lain ni apa semua, okey orang lalu tak jadi dosa gapo dia, tak jadi masalah gapo. Harus lebih lagi kalau semaya muka pintu. Maka lain-lain ni tak dikira ni. Lain-lain ni tak dikira. Orang lagu mana hukum? Maya belakang orang. Jadi kau dok. Oh tu khilaf ulama. Mai belakang orang kita nak buat sutrah. Buat orang ni sutrah. Orang tu pun lari. Jadi masalah. Okey, orang ni khilaf ulama. Boleh kodok. Sebab kita tak letak. Sebab dia duduk cokoh gitu. Dia boleh gerak pula. Ada soalan lagi? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma khtim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.